Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantah 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Bilangan syarikat berdaftar yang membayar cukai masih rendah. Daripada 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, hanya kurang setengah juta daripadanya berbuat demikian. Justru Perdana Menteri mahu LHDN mengutip cukai dengan lebih tegas tanpa mengira kedudukan syarikat atau pangkat individu terbabit. Malaysia masih mempunyai asas cukai yang rendah iaitu sekitar 11.2% daripada KDNK. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata usaha kurangkan defisit fiskal negara perlu diteruskan agar ia tidak bebankan generasi akan datang. Inisiatif berterusan penting untuk negara capai sasaran defisit fiskal lebih rendah pada masa sama mengambilkan keyakinan pelabur dalam dan luar negara. Berkuat kuasa hari ini, cukai perkhidmatan naik 2% kepada 8% dan hanya dikenakan kepada 10 kumpulan perkhidmatan atau 41% daripada keseluruhan perkhidmatan dalam negara. Berbanding GST, kira-kira 70% cukai dikenakan daripada keseluruhan perkhidmatan. Walaupun kenaikan 2%, namun skop cukai yang dikenakan ketika ini bersaiz kecil dan dilihat tidak beri kesan kepada ramai orang. Dasar yang dibincang dalam Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 tidak hanya tertumpu aspek etnik semata-mata, malah menjadi agenda nasional. Menurut Timbalan Perdana Menteri, selain golongan Bumiputera, usaha membasmi kemiskinan turut melibatkan kaum lain. Selain itu, Majlis Amanah Rakyat MARA perlu diberi peranan lebih besar dalam menterjemah agenda Bumiputera terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Ini kerana MARA telah banyak membantu meningkatkan pembangunan ekonomi Bumiputera sejak ditubuhkan pada 1 Mac 1966 yang juga hasil resolusi dalam KEB pertama yang diadakan pada tahun 1965. Persatuan Kontraktor Melayu dan Bumiputera harus mengambil peluang meraih manfaat agenda Bumiputera menerusi KEB 2024. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan Kongres ini akan beri impak positif buat kontraktor Melayu. Cadangan kerajaan mewujudkan jalinan tulen ekonomi Bumiputera dan bukan Bumiputera juga disambut baik. Kadar pemilikan ekwiti Bumiputera di Bursa Malaysia masih rendah dengan hanya satu syarikat Bumiputera disenaraikan bagi tempoh 3 tahun lalu berbanding 96 syarikat bukan Bumiputera. Pengurusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata perkara itu sangat membimbangkan dan langkah pantas perlu diambil bagi meningkatkan syarikat Bumiputera. Penguasaan Bumiputera dalam syarikat bertersenarai awam juga masih rendah dengan hanya 7% atau 62 syarikat Bumiputera daripada keseluruhan 945 syarikat tersenarai setakat 2022. Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara 2.0 NEEAP 2.0 sedang dirangka. Timbalan Perdana Menteri berkata ia berupaya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, potensi perniagaan serta pelaburan. Usaha yang dilaksana Petra serta Suruhanjaya Tenaga juga bertujuan mencapai sasaran Pelan Peralihan Tenaga Kebangsaan. Malaysia boleh mempelajari usaha negara Norway memperkukuh penggunaan rangkaian 5G dan teknologinya dalam industri tempatan terutama PMKS. Jelas Menteri Komunikasi penggunaan 5G di negara tersebut kini mencecah 58% sejak dilaksanakan pada Mac 2020. Malaysia pula telah merekodkan 10 juta langganan perkhidmatan 5G dengan kadar penggunaan 29.9% setakat 31 Januari. 600,000 pendatang asing yang tidak terlibat program rekalibrasi tenaga kerja PRTK digesa ambil peluang pulang ke negara asal menerusi program repatriasi migran berkuat kuasa hari ini. Menteri Dalam Negeri berkata mereka diberi tempoh sehingga hujung tahun untuk pulang tanpa dikenakan tindakan undang-undang, hanya kompaun untuk beberapa kesalahan bawah Akta Imigresen. Kerajaan setuju melaksanakan semula pengecualian dasar kabotaj bagi kapal asing yang terlibat dalam semua kerja baik pulih kabel dasar laut. Menteri Pengangkutan berkata ia merupakan keputusan Jemaah Menteri hari ini demi menarik lebih banyak pelabur asing dalam industri pusat data. Dalam pada itu, dasar promosi pelaburan Klang sebagai National Load Centre pada tahun 1990-an tidak lagi terpakai. Ia memandangkan pelabuhan tersebut kini telah mengendalikan lebih 6 juta TEU kontena tempatan untuk import dan ekspor.
Lebih 700 kanak-kanak berumur bawah 15 tahun mengidap kanser setiap tahun. Dengan kemajuan rawatan sedia ada, peluang untuk sembuh telah meningkat apabila lebih 70% daripada yang dijangkiti kini sembuh. Timbalan Menteri Kesihatan menyatakan pengidap kanser memerlukan kasih sayang, pembelajaran dan bermain seperti kanak-kanak biasa. Syarikat media sosial dan penyedia perkhidmatan komunikasi digesa mengetatkan garis panduan untuk memelihara keselamatan pengguna wanita. Timbalan Menteri Komunikasi menyatakan golongan tersebut kerap menjadi sasaran gangguan dan penipuan dalam talian serta isu diskriminasi jantina. Sehingga 15 Februari lalu, MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial telah memadam 8,071 video TikTok yang melanggar undang-undang komuniti. Majlis Belia Malaysia menyerahkan memorandum kepada Kedutaan Amerika Syarikat di Ibu Negara bagi menyatakan solidariti terhadap penduduk Palestin akibat kekejaman Israel. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia menggesa PBB untuk memainkan peranannya dengan lebih agresif dalam melindungi nyawa orang awam, khususnya di Gaza. Beliau turut menyeru rakyat Malaysia agar terus memberi sokongan tidak berbelah bagi terhadap rakyat Palestin. ATM mengatur strategi bagi meningkatkan penyertaan golongan bukan bumi putera secara tetap atau simpanan. Panglima Tentera Darat berkata ketika ini kadar penyertaan mereka masih di tahap rendah, manakala permohonan menyertai Tentera Darat dalam kalangan bumi putera di tahap memuaskan. RTM diiktiraf sebagai stesen televisyen paling premier 2023 pada Majlis Anugerah Persatuan Fashion, Permodelan dan Pageant Malaysia MFMPA. Ia pengiktirafan terhadap peranan penting dan sumbangan RTM dalam mempromosi bidang berkenaan selain budaya dan pelancongan. Raja Muda Perlis berkenan berangkat ke Pesta Buah-Buahan Tempatan Anjuran Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin di Kangah sempena program mobiliti jangka pendek A3I Asia Campus Plus 2024. Program disertai 28 pelajar luar negara dari 3 universiti iaitu Universiti Hangzhou Jiangxi China, Universiti Yamanashi Jepun, Universiti Kebangsaan Pukyong Korea Selatan serta pelajar tempatan dari Universiti Malaysia Perlis. Pesta ini merancangkan lagi kempen Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Keluarga Mila Sharmila Samsusah atau Bella yang mati dibunuh Disember tahun lalu dinasihati menghormati proses mahkamah. Ketua Polis Johor berkata suspek Muhammad Haikal Mahfuz juga telah dituduh. Justru tidak wajar sekiranya ahli keluarga bangsa mengeluarkan sebarang kenyataan di media sosial. Semua pihak seharusnya beri peluang kepada perbicaraan di mahkamah. Lelaki warga emas yang melecur dalam kebakaran 2 kenderaan di Taman Utama Bercam Rabu lalu telah meninggal dunia. Ketua Polis Perak berkata mangsa berusia 64 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pukul 6.52 petang semalam. Sementara itu, seorang lagi mangsa wanita yang turut melecur dalam kejadian sama masih dirawat di ICU dan belum sedarkan diri. Setakat ini, 4 saksi telah dirakam percakapan. Lebih 4,300 individu diberkas menerusi Ops Pemutihan dan Ops Tapis di Johor dari Januari hingga semalam. Ketua Polis Johor berkata antara yang dirampas lebih 150 kg dadah, 8,000 pil ekstasi dan ermin serta 35,000 gram daun ketum. Nilai rampasan RM6.98 juta dengan nilai sitaan RM3.56 juta. 8,273 orang diperiksa sepanjang Ops berkenaan. 3,000 daripada yang ditahan adalah penagih dadah. Polis melumpuhkan sindiket pemalsuan dokumen di Georgetown susulan penahanan 3 warga tempatan serta 11 warga Myanmar. Ia hasil 16 serbuan perasingan di Pulau Pinang hingga ke Perlis. Timbalan Ketua Polis Negeri berkata sindiket terbabit menyediakan kemudahan kepada warga asing di negara ini. Polis sedang mengesang 3 lelaki yang didakwa mencederakan seorang pemandu e-hailing di Taman Bukit Ceras 26 Februari lalu. Satu video kamera papan pemuka yang merakam kejadian pemandu terbabit dipukul oleh beberapa orang lelaki tular di media sosial. Kes disiasat bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. 29 warga asing yang tinggal lebih masa dan tidak mempunyai permit pekerjaan ditahan menerusi 2 operasi berasingan. Pengarah Imigresen Johor berkata operasi dijalankan sekitar Skudai, Johor Bahru dan Pengerang.
60 saman dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan yang tidak patuh lampu isyarat dalam Ops Merah di Perlis. Pengarah JPJ Perlis, operasi dilakukan sempena musim perayaan Tahun Baru Cina dan cuti persekolahan di laluan utama seluruh negeri. Ops Merah ini dijalankan secara penyamaran. Individu gagal patuh lampu isyarat dipintas dan disaman serta merta. Operasi gempur pembersihan pusat bandar dilaksana dengan kerjasama pelbagai agensi sebagai usaha mewujudkan persekitaran yang bersih, ceria dan selamat. Operasi itu dijalankan di 9 lokasi di pusat bandar Seremban yang melibatkan kawasan bahu jalan, lampu isyarat, tongkang dan tempat awam. Operasi itu juga akan dilaksana di daerah lain di Negeri Sembilan. Mahkamah Rayuan kekalkan sabitan terhadap bekas adun Tronoh Pulau Yong Chu Kiong atas kesalahan merokok pembantu rumahnya 5 tahun lepas. Bagaimanapun, hukuman penjara 13 tahun ke atasnya dikurangkan kepada 8 tahun dengan mengekalkan 2 sebatan. Hasrat seorang lelaki menyertai acara RXZ Fighter Gathering di Kuantan berakhir tragedi. Muhammad Lokman Abdul Aziz, 29 tahun, maut dalam kemalangan di kilometer 166.6 LPT berhampiran Maran. Menurut Ketua Polis Daerah Maran, ketika berkonvoi, mangsa hilang kawalan sebelum terbabas melanggar besi penghadang jalan. Bekas Ketua Unit Penerbitan Berita TV, Tengku Asri Tengku Abdullah meninggal dunia hari ini. Allahyarham berusia 73 tahun meninggal dunia akibat jangkitan kuman paru-paru selepas dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Allahyarham berpengalaman meluas di RTM, pernah menjadi penerbit antaranya di unit hiburan TV dan penerbitan Berita TV. Industri kayu dan produk berasaskan kayu negara dijangka pulih tahun ini berikutan unjuran pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik. Ini kerana Amerika merupakan destinasi utama ekspor terbarbut kayu Malaysia. Menteri Perladangan dan Komoditi berkata kerajaan akan pastikan ekspor perabot kayu menepati piawaian global. MAHB menyasarkan lebih banyak syarikat penerbangan meneroka laluan ke Malaysia menjelang akhir tahun ini. Ia termasuk syarikat penerbangan baharu dari rantau Asia Utara dan Eropah. MAHB menjangka sehingga 80% syarikat penerbangan berminat antara suku keempat 2024 dan suku pertama tahun depan. ERL sediakan kemudahan Track App bagi penumpang merancang perjalanan dan memudahkan urusan pembelian tiket KLIA Express dan KLIA Transit. Usaha ini dilaksana dengan kerjasama Asia Mobility Technology Sendirian Berhad. Tiket yang dibeli melalui aplikasi akan disertakan dengan kod QR untuk penumpang mengimbas di pintu masuk tren. Alpha IVF Group Berhad menyasarkan untuk raih RM466.5 juta daripada tawaran awam permulaan IPO. IPO itu terdiri daripada RM364.5 juta saham baru dan RM1.09 bilion saham sedia ada. Pengarah eksekutif dan pengarah urusan kumpulan itu berkata pihaknya menyasarkan untuk memperluas pusat IVF baru dan klinik satelit di peringkat domestik dan antarabangsa. 104 terbunuh, 280 yang lain cedera selepas dibedil Zionis Israel ketika menunggu bantuan berhampiran bandar Gaza. Sehingga kini lebih 30,000 rakyat Palestin terbunuh dan lebih 70,000 lagi cedera akibat serangan rejim Zionis. Istana Diraja Norway mengumumkan usaha untuk membawa pulang Raja Harald V dalam masa terdekat. Baginda yang sedang menjalani rawatan di Langkawi akan kekal di hospital untuk beberapa hari lagi. Kerajaan Norway sedang memudah cara pengangkutan dan Angkatan Tentera Norway bertanggungjawab dalam urusan membawa pulang baginda. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman. Salam Malaysia Madani.